Bimbang tentang gout? Cubalah Euro, pengalkali air kencing yang berkesan. Euro, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 Januari bersama saya Azrin Mazlan. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menyelar segelintir pimpinan UMNO, khususnya kluster mahkamah, yang didakwa merancang pilihan raya negeri untuk kembali berkuasa. Abdul Hadi turut menyifatkan tindakan UMNO itu sebagai tidak bermoral dan menyusahkan rakyat. Yang mahkamah ni, kita tak anggap dia bersalah. Orang yang dituduh belum bersalah. Kalau kita ada moral, lawan di mahkamah, jangan susahkan rakyat. Ni nak susahkan rakyat dengan pilihan raya. Nak selamatkan diri, susahkan rakyat. Lawan di mahkamah lah kalau kita betul, jangan takut. Sehubungan itu, Abdul Hadi memberi amaran kepada UMNO agar tidak meneruskan strategi PRN ke negeri-negeri lain kerana PAS mempunyai kekuatannya sendiri untuk mengajar UMNO apabila tiba masanya. Dalam pada itu, PAS juga tidak boleh menerima tawaran 4 kerusi oleh Barisan Nasional untuk ditandingi parti itu di PRN Johor. Tapi dia nak beri kita berita angin. Tak ada renungan. Melaka nak beri 2 kerusi, Johor nak beri 4, Persatuan dah dapat. Dan kan kita minta sedekah kerusi-kerusi ni. PAS tak minta sedekah. PAS ada kekuatan sendiri. Ya. Ahmad Zaid Hamidi hari ini menyindir kenyataan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang menyifatkan tindakan Mazlan Bujang keluar parti sebagai tidak bermaruah. Bercakap kepada UMNO online malam tadi, Presiden UMNO itu bagaimanapun tidak menyebut sebarang nama. Dan saya harap apabila menepuk air di dulang, maka terperciklah di muka seseorang itu. Dan tentunya ianya telah berlaku kepada diri sendiri. Zahid turut mengingatkan kembali mengenai gerak kerja yang dilakukan oleh Bersatu sehingga 15 orang ahli Parlimen UMNO berpaling tadah sebelum ini. Semalam Mazlan melepaskan jawatan Ketua Bersatu Bahagian Tebrau dan secara terbuka menyokong Menteri Besar Johor Hasni Mohamad dan Barisan Nasional. Muhyiddin dalam sidang medianya semalam berkata, tindakan Mazlan itu tidak lagi relevan memandangkan DUN telah dibubarkan. Beliau bagaimanapun menyifatkan tindakan penyandang DUN Puteri Wangsa itu sebagai tidak bermaruah kerana sebelum ini menang atas tiket Bersatu. Berita seterusnya, pihak polis hari ini menyiasat lebih ramai wakil rakyat, pemimpin politik dan aktivis susulan pelibatan mereka dalam demonstrasi tangkap Azam Baki Sabtu lalu. Ia melibatkan pemimpin PKR, DAP, pejuang, muda dan hampir 50 orang aktivis anak muda. Antara wakil rakyat yang dipanggil ialah Teresa Kok, Fahmi Fazil, Yang Syafura Usman, Lim Yiwe dan Rajiv Rishakaran. Menurut penganjur setakat ini, pihak polis telah mengambil keterangan daripada 80 individu sejak minggu lalu. Puluhan aktivis anak muda turut berkumpul di hadapan IPD Brickfields bagi memberikan solidariti kepada rakan-rakan mereka yang dipanggil untuk memberi keterangan. Bercakap kepada Kini TV, rata-rata mereka mempersoalkan tindakan pihak berkuasa tersebut dan menyifatkannya sebagai satu bentuk intimidasi. Azam Baki ini tidak dipanggil untuk soal siasat, tapi beberapa orang ramai ini yang kena masuk untuk soal siasat sebab hari Sabtu yang lalu mereka datang keluar di bangsa tanya kerajaan kenapa Azam Baki tidak di soal siasat dan masih walaupun dapat corruption allegations masih menjadi ketua SPRM. A lot of intimidation for activists that are merely standing up for the rights that they deserve to and to speak out against injustice. Tetapi banyak birokrasi and ramai ahli-ahli polis mentahan diorang, mengintimidasi diorang, which is unfair. Because in the past, it's usually the organisers that gets called or a certain politician. But this time, the police have made a commitment to call up to 50 members of the public that attended. And it's entirely our right within the constitution to attend a public protest or a public rally. So the fact that so many of them are being called here today is purely intimidation.
Pada 22 Januari lalu, ratusan penunjuk perasaan berhimpun di Kuala Lumpur bagi menggesa kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap Azam Baki berhubung dakwaan salah laku dan skandal pemilikan sahamnya. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution menegaskan bahawa PH kekal kukuh walaupun penggunaan logo berbeza dalam PRN Johor akan datang. Ini selepas PKR memutuskan untuk menggunakan logo sendiri manakala DAP dan Amanah menggunakan logo gabungan itu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Saifuddin berkata, ini dapat dilihat apabila ketiga-tiga parti bersetuju untuk menggerakkan kempen secara bersama. Katanya PKR, DAP dan kepimpinan Amanah yang waktu itu berada di dalam PAS mempunyai sejarah kerjasama panjang sejak PRU 1999 sehingga PRU 2018. Untuk rekod, ketiga-tiga parti sebelum ini pernah bergabung dalam kerjasama Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan. Semalam, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berkata, walaupun mereka menghormati keputusan PKR, namun penggunaan logo sama melambangkan tanda perpaduan dan kesungguhan untuk mentadbir. Dalam pada itu, Saifuddin berkata, PKR membuat keputusan itu dengan cara menghormati proses membuat keputusan dalam Pakatan Harapan. Kita ke perkembangan berikutnya. Kerajaan memberi bayangan akan mengharamkan penjualan rokok dan produk tembakau kepada golongan yang dilahirkan selepas 2005. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memaklumkan perkara itu pada mesyuarat Lembaga Eksekutif Pertubuhan Kesihatan Sedunia di Geneva. Malaysia would like to highlight the negative impact of tobacco on NCDs, which is well known. We, like some other WIPRO countries, hope to pass a legislation this year which, if successful, will bring about a generation endgame to smoking by making it illegal for the sale of tobacco and other smoking products to anyone born after 2005. Malaysia feels this will have a significant impact in preventing and controlling NCDs. Thank you. Portal Berita Kesihatan Kod Blue semalam melaporkan terdapat lebih 27,200 kematian berkaitan merokok dilaporkan di Malaysia setiap tahun. Sebagai perbandingan, terdapat 31,058 kematian COVID-19 yang disahkan tahun lepas, menjadikannya sebagai kemungkinan punca utama kematian pada 2021. Sementara itu, menurut Kod Blue, Khairy sebelum ini berkata, dia akan membentangkan Akta Kawalan Tembakau dan Merokok terbaru dalam mesyuarat Parlimen akan datang. Akta itu akan menggantikan Undang-Undang Kawalan Tembakau sedia ada di bawah Akta Makanan 1983 dan akan mengawal selia e-rokok dan produk vape. Seterusnya ikuti laporan khas mengenai kenaikan harga barang yang ditaja oleh keluarga Malaysia. Kenaikan harga barangan terus menjadi fenomena yang menghantui kehidupan rakyat Malaysia memasuki tahun 2022. Puncanya datangnya daripada pemborong. Pemborong selalu main tarik tali lah. Dia akan petikakan pada kerajaan pusat, kata macam ni, kerajaan pusat tak ambil tahu. Sebenarnya semua datang pada pemborong. Pemborong yang akan menilaikan berapa dia nak naik. Kita ambil contoh ni akan tiba hari raya puasa, selepas tombak Cina akan tiba raya Melayu. Kemungkinan daging akan naik balik. Biasa rakyat tak nampak siapa yang pembekal. Sebenarnya pembekal lah kita perlu dipersalahkan. Jadi walaupun pembekal naikkan harga barang, tak semestinya kita perlu salahkan pemborong pembekal. Punca ni datang daripada mana? Kita perlu kaji perkara ni. Terdapatnya pihak pemborong yang melakukan monopoli dan juga permainan harga yang menyebabkan penjual tidak mempunyai pilihan dan akhirnya pembeli atau pengguna menerima akibatnya dengan kenaikan harga tidak masuk akal. Sementara itu, rata-rata tinjauan kami di Pasar Jalan Osman Petaling Jaya, barangan basah seperti sayur sudah mula dilihat penurunan harga. Sekarang ni baru turun dah. Dalam minggu lepas dia ada penurunan lah. Sampai ke sekarang ni masih turun lagi lah. Ada segelintir je lah memang macam terung panjang, tomato tu masih ada harga lagi lah. Ada 3-4 jenis je. Tapi yang macam yang dikawal tu memang masih mahal lah sebenarnya. Sebab datang daripada Selayang pun, daripada orang Tengah pun masih mahal. Sebab disebabkan banjir kan, pokok semua dah mati.
So dia kena faham ni harga barang semua mahal. Kita pun orang nak kan, kita terpaksa jual juga. Harga pun orang cakap terlalu mahal sangat pun tak ada lah. Boleh tahan tapi dah luar, masih luar harga kawalan lah. Dalam situasi ini, campur tangan semua pihak menguruskan hal ehwal kebajikan dan kemaslahatan rakyat diperlukan untuk menangani isu ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NACCOL dalam masa terdekat bagi mendapatkan penjelasan terperinci berhubung isu kenaikan harga barangan daripada kementerian-kementerian berkaitan. Ismail Sabri berkata kerajaan prihatin tentang kenaikan harga barang yang berlaku sejak kebelakangan ini. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Azrin Mazlan, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.